ASEAN gesa rumusan awal kod tata laku di Laut Cina Selatan. 23 harta milik GISBH di 10 negara dikenal pasti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rumusan awal kod tata laku COC di Laut Cina Selatan perlu diselesai segera bagi memastikan kawasan itu kekal aman. Kesan itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan bersama ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN China ke-27. Beliau berkata, ASEAN menekankan kepentingan mengekalkan kestabilan di Laut Cina Selatan selaras prinsip undang-undang antarabangsa yang diiktiraf secara universal, termasuk Konvensyen PBB mengenai Undang-Undang Laut UNCLOS 1982. Malaysia berperanan sebagai negara penyelaras pada sidang kemuncak ASEAN China yang diadakan sebagai sebahagian daripada sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45. Datuk Seri Anwar bersama-sama pemimpin negara anggota ASEAN lain bertemu Perdana Menteri China Li Qiang pada sidang kemuncak tersebut. Turut disentuh hubungan dagangan ASEAN dan China yang mencecah $696.7 bilion Amerika pada 2023. Ini menjadikan ASEAN dan China rakan dagangan terbesar bagi satu sama lain sejak 2020. ASEAN mengalu-alukan sokongan China dalam usaha peralihan tenaga dan menggalakkan kerjasama teknologi baru yang muncul seperti robotik dan kecerdasan buatan. Juga mengalu-alukan kenyataan bersama mengenai usaha meningkatkan kerjasama dalam pertukaran sesama rakyat ASEAN China melalui pelanjutan tahun pertukaran sehingga 2025. Ya, dalam pada itu, Perdana Menteri turut hadir sidang kemuncak ASEAN Korea Selatan ke-25 sempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN Korea Selatan. Persidangan yang dihadiri Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan pemimpin negara ASEAN lain mengalu-alukan penubuhan kerjasama strategik komprehensif ASEAN ROK. Kerjasama bertujuan menggalakkan transformasi digital termasuk pembinaan kapasiti, peningkatan kemahiran dan mempelbagaikan sumber manusia ke arah lebih strategik. Sidang kemuncak ASEAN Korea Selatan turut menyokong penyatuan Semenanjung Korea secara aman seiring inisiatif yang diumum negara itu pada 15 Ogos lepas. Datuk Seri Anwar turut menghadiri sidang kemuncak ASEAN Jepun bersama rakan sejawatannya Shigeru Ishiba dan pemimpin ASEAN yang lain. Sidang kemuncak ini menggesa agar kerjasama strategik antara ASEAN dan Jepun meliputi transformasi digital, pengukuhan rantaian bekalan dan kemajuan kecerdasan buatan dipertingkat. Di luar sidang ini, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat pengasas dan pengerusi Eksekutif Forum Ekonomi Dunia WEF Profesor Klaus Schwab. Selain itu, beliau mengadakan mesyuarat dua hala dengan Presiden Majlis Eropah yang bakal dilantik Antonio Costa. Pada sebelah petang, Datuk Seri Anwar menghadiri mesyuarat bersama rakan sejawatan dari Kanada dan Thailand. Dan pada pertemuan dengan Kanada, Malaysia mengalu-alukan penubuhan Pusat Keselamatan Cyber BlackBerry CCOE yang dilihat mampu perkukuh kerjasama keselamatan siber. Malaysia juga menantikan kesimpulan awal memorandum persefahaman dengan Kanada melibatkan kerjasama keselamatan. Dalam pertemuan bersama Paton Tan Shinawatra pula, Datuk Seri Anwar mengulangi kesediaan Malaysia untuk meneruskan momentum dan dasar yang ditetapkan oleh bekas Perdana Menteri negara itu, Srettha Thavisin. Beliau turut mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan Presiden Majlis Eropah Charles Michel. Antara yang dibincangkan termasuk langkah memperkukuh hubungan dua hala Malaysia dan EU. Kedua-dua pemimpin ini bertukar pandangan berkaitan perkembangan geopolitik serantau dan antarabangsa selain mempertingkat kerjasama strategik ASEAN-EU khususnya ketika Kuala Lumpur mempengerusikan ASEAN pada tahun depan. Perdana Menteri turut menyampaikan hasrat Kuala Lumpur untuk meneruskan perbincangan berkaitan perjanjian perdagangan bebas FTA Malaysia-EU serta pandangan negara berhubung peraturan bebas penebangan hutan EU yang memberi kesan langsung kepada industri sawit negara.
Manakala dasar perumahan negara ataupun cadangannya termasuk pemberian pinjaman perumahan jangka panjang bakal dibincang melibatkan MOF, BNM dan KPKT. Perkara berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKHOL yang diadakan pada siang tadi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan keperluan itu bertujuan memastikan individu dan isi rumah yang kurang berkemampuan dapat memiliki rumah tanpa terbeban dengan kenaikan harga. Mesyuarat membincangkan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK yang meningkat daripada 67.2% pada 2002 kepada 81.2% pada 2022. Dengan sektor hartanah kediaman mendominasi pinjaman sektor isi rumah dan kredit perumahan meningkat daripada 36% pada 1997 kepada 59.7% pada 2022. Perkara berkenaan dilihat mempunyai kesan besar terhadap tahap pendapatan boleh guna rakyat. Justru mesyuarat bersetuju untuk menelitinya dengan lebih lanjut. Mesyuarat juga menyaksikan pembentangan DOSEM berkenaan status indikator kos sara hidup 2023. Indikator itu bakal dilancarkan Perdana Menteri pada November ini. Dalam pada itu, Kabinet setuju menerima garis panduan perancangan GPP Pusat Data yang disediakan KPKT. Garis panduan itu melengkapkan keseluruhan ekosistem industri pusat data selain panduan kepada yang terlibat dalam pembangunan pusat data. Sehingga Mei tahun ini, sebanyak 32 buah pusat data sedang beroperasi di negara ini. Manakala 19 lagi pusat data sedang dalam pembinaan. Sebagaimana kita maklum, Malaysia merupakan destinasi yang terkenal, khususnya dalam kalangan syarikat antarabangsa yang bertaraf dunia seperti Amazon, Microsoft, Google, Nvidia. Tahun 2025 bakal menjelang. Malaysia akan mempengerusikan komuniti serantau iaitu ASEAN. Saksikan Majlis Penyerahan Pengerusi ASEAN 2025 secara langsung dari Republik Demokratik Rakyat Laos pada 11 Oktober 2024, 3 petang hanya di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Bersua kembali. Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga 3 pelajar UiTM Dungun yang maut dalam kemalangan. Datuk Seri Anwar menyifatkan kes kemalangan itu sangat menyayat hati. Beliau sendiri turut terkesan dengan insiden berkenaan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Khairil Anwar Jamaluddin selamat dikebumikan di Tanah Perkumpulan Islam UK Perdana, Hulu Kelang, Selangor sekitar 5 petang tadi. Lebih 100 orang termasuk ahli keluarga dan rakan memberi penghormatan terakhir. Orangnya bagus. Dia tak ada... Dia macam orang kata... Dia kata ya je. Walaupun dia marah pun dia ya. Arwah baik orang. Ya, baik orang dia. Dia tak pernah bangkang. Apa pun dia takkan bangkang. Dia semua, ya bah, baik mak. Itu dia memang orang yang lemah lembut. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ku Adib Aizat Ku Azmi selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Aliyah, Saujana Utama, Sungai Buloh, kira-kira pukul 6 petang. Bapa Allahyarham Ku Adib Aizat Ku Azmi Sa'ad menyifatkan anaknya seorang yang baik hati dan suka menolong rakan-rakan. Dan ini kata-kata terakhir Allahyarham Ku Adib Aizat kepadanya. On the way pergi dia pernah cakap dia tak nak ambil degree atas stage. Dia kata ramai orang. Itu je. Dia tak nak ambil degree atas stage, ambil kat luar lah. Malah next stage kita ramai orang. Manakala di Muar Johor, jenazah Muhammad Akmal Mat Tukirin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Baru pada pukul 5.20 petang.
sakit. Saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Baru seminggu saya hantar ke sana. Saya dah pesan dengan dia, buat belajar tadi jangan tinggal solat. Sampai habis ke belajar. Bila tiba macam ni, saya balik dah. Dah jadi jenazah pula. Salam takziah kepada keluarga mangsa. Seterusnya, kita beralih ke perkembangan kes GISBH. 16 individu termasuk pengurusan tertinggi GISBH ditahan semula hari ini di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SUSMA. Setakat ini, 58 individu telah ditahan di bawah akta tersebut sejak OP Global dilaksana September lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain turut memaklumkan 23 harta milik GISBH di 10 negara dianggar RM52.4 juta dikenal pasti. Bukit Aman memaklumkan masih menunggu pengesahan terbabit dari negara yang terlibat bagi tindakan pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613. Pendekatan yang telah kita gunakan iaitu melalui Interpol, kita dah flash melalui Interpol dan juga daripada rakan-rakan serantau lah. Kita telah mendapat satu maklum balas daripada rakan sekerja yang mengatakan bahawa ia mengisahkan bahawa ada 3 premis di negara tersebut yang mana mereka telah sahkan telah berhenti beroperasi. The fight over the melting Arctic has faced one key obstacle: ice. Red Sea rivalries, a conflict of interests. The wrong decisions could create a fractured region of failed states and dangerous seas. Ya, bersua kembali. Sistem amaran banjir bagi menghadapi monsun timur laut akan ditambah baik dengan sistem pintasan kecemasan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, amaran berkaitan akan diberi menerusi pesanan tertingkap timbul atau pop-up alert yang dihantar ke telefon pintar. Saya nanti akan duduk berbincang dengan pihak MCMC apa yang boleh kita lakukan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk membantu Jabatan Meteorologi dan juga NADMA memaklumkan rakyat terutama yang mungkin di satu-satu kawasan selain daripada amaran siren banjir, mungkin melalui phone mereka juga mereka boleh mendapatkan maklumat terkini. Fahmi turut menyeru agensi di bawah Kementerian Komunikasi untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan menghadapi MTL, memandangkan jumlah taburan hujan yang tinggi boleh merosakkan fasiliti rangkaian telekomunikasi. Sementara itu, Malaysia bersedia menjadi peneraju ASEAN dalam peralihan tenaga dengan memanfaatkan sumber asli dan dasar yang kukuh ke arah sifar bersih. Demikian jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. I can share with you that there is a real demand from Japan, from South Korea, and even from our neighbour Singapore to see Malaysia taking the lead, especially in areas where we have inherent strengths like carbon capture and storage. And for that, in the pipeline, we will be signing a few MOUs this year with
some of these countries to facilitate transboundary CCS activities. And this is the most important step that can allow us to build a global supply chain to support climate and net zero commitments. Beliau merasmikan persidangan dan pameran antarabangsa teknologi hijau dan produk Eco Malaysia iGEM 2024 di Ibu Negara yang turut dihadiri Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad. iGEM 2024 bukti komitmen Malaysia dalam usaha mempertingkat kemajuan dalam teknologi hijau. Penganjuran tersebut yang masuk kali ke-15 berlangsung 3 hari bermula semalam menghimpunkan 480 pempamer dari 48 negara termasuk China, Singapura, Finland, Korea, Kanada dan Belanda. Perlumbaan ke arah sifar bersih kepimpinan untuk tindakan iklim menjadi tema penganjuran yang mencerminkan keperluan mendesak untuk mengambil suatu tindakan bersama bagi menangani perubahan iklim. iGEM 2024 sasar kehadiran 48,000 peserta dengan potensi perniagaan berjumlah 4.8 bilion ringgit. Pelancaran produk Kautim Car dan Kautim Motor memperkukuh kedudukan takaful Malaysia dalam bidang insurans serta takaful digital. Kedua-dua produk berkenaan menawarkan pelan pelindungan dalam talian yang komprehensif bagi kenderaan persendirian dan motosikal pada harga mampu milik. Selain turut memudahkan akses dengan pelanggan, boleh mendapatkan sebut harga dan pelindungan yang sesuai secara digital. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Takaful Malaysia, Nur Azman Zainal, yakin pelancaran dua produk ini juga membolehkan pihaknya memperkenalkan lebih banyak pelan pelindungan dalam talian. Ini adalah sebahagian daripada digital strategi untuk syarikat takaful Malaysia. Jadi Kautim is a platform. So kalau you tengok last year kita launch kita punya medical card. Lepas tu in between baru ni kita ada launch legasi produk tapi kita tak war-war sangat yang tu. Tapi yang ni kita war-warkan yang besar-besaran untuk motor. Pasal kita tahu market adalah medical dan motor adalah merupakan basic keperluan untuk insurans dan takaful di Malaysia. Takaful Malaysia juga optimis dengan pelan perlindungan yang ditawarkan secara digital ini. Jadi setakat ni sambutan sangat menggalakkan macam saya sebut tadi. Kita punya digital platform alhamdulillah. So kita harap perkara yang sama untuk Kautim Motor dan car. In fact saya rasa pada kita walaupun kita tak ada unjuran, tapi kita nampak prospek untuk Kautim Motor dan car ni adalah sangat cerah. Pemilik kenderaan dapat mengakses pelan perlindungan secara pantas mengikut keperluan serta memilih faedah tambahan. Pelanggan turut menikmati pelan ansuran untuk bayaran sumbangan tanpa faedah serta diskaun serta-merta 10%.